Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Siful Razi. Dan untuk video pada kali ini, Siful Razi akan sharekan kepada anda panduan penggunaan platform. Alright, so saya nak Siful nak anda fokus pada video pada kali ini sebab sangat-sangat penting, sebab ramai yang buat mistik. Bila you buat mistik berkaitan dengan platform dan juga trading account ni, dan akhirnya dia akan membuatkan you buang masa. Sebab ada pernah jadi satu case student Sifu, dia trade buat profit, then end up rupanya apa yang dia trade tu bukan account dia, itu adalah account default ataupun account demo yang ada dalam platform. So hati-hati, alright. So make sure, pastikan step by step yang Sifu Razi tunjukkan ni you follow exactly 100%, alright. Okay, so step yang pertama yang you kena buat, first thing first, adalah make sure login you punya MT4 ID dan juga password berserta dengan server ke dalam platform. Alright, yang pertama sekali pergi klik file dan klik open an account. Klik dulu. Alright, lepas tu cari server you. Alright, check balik dekat email. Alright, tengok apa server you. Alright, setiap orang server berbeza-beza. Alright, okay, catatkan, pergi balik semula dekat email, tengok apa server you, apa MT4 ID you, apa password you, catatkan dalam satu kertas ataupun simpan dalam phone. Okay, lepas tu cari, buka balik semula, tadi saya tunjuk file, pergi dekat open an account, cari dekat mana you punya server. Katakan you punya server SM Global 20. Alright, just click next. Alright, katakan server you adalah server SM Global 36. Cari, jumpa 36, klik next. Katakan, Sifu, saya punya server tak jumpa lah Sifu dalam ni. Saya dah cari slow-slow, server saya tak ada. Berapa server you? You tulis dekat sini, exactly. Tulisan ni mesti SM, tulis sebiji GLO, huruf besar, huruf kecil semua sama. Real, berapa yang tak ada? Katakan 11, katakan 15, katakan 30, katakan 41, katakan 31, katakan 22. Terpulang kepada server you. Lepas dah tulis, just apa yang you kena buat, simple saja. Tulis dulu server you, katakan server yang tak ada dalam ni, you dah cari, oh server 20 tak ada lah Sifu. Okey, tulis balik server ni, okey. Okey, lepas tulis, klik scan. Nanti dia akan cari dan buat server 20 yang you nak. Alright, contoh macam ni, tengok server 20 server 20 dah ada. Alright, apa yang tak ada, contoh you lepas, pastikan you cari dulu, cari dulu betul-betul. Kalau tak betul-betul tak ada, baru tulis dekat sini SM Global, okey, Global dash real, okey, berapa yang tak ada tu. Alright, lepas tu klik scan. Okey, alright, lepas tu dah buat macam itu. Okey, klik je next. Okey, lepas tu pilih pada existing trade account. Okey, dekat sini masukkan MT4 ID anda dan juga password. Alright, dan server ni make sure adalah server anda. Kalau SM Global Real 5, Real 5. Kalau Real 7, Real 7. Real 22, Real 22. Okey, make sure server ni sama. Kalau tak, dia tak boleh nak connect. Alright, lepas tu just klik finish. Alright. So nanti you akan tengok, nak tahu connected ke tak connected, adakah you punya account dah connected dengan platform. Tengok dekat bawah sini. Alright, so kalau you nampak bawah sini nombor ni gerak-gerak, okey, maksudnya dia dah connected. Kalau you tengok bawah sini dia tulis itu no connection ataupun nombor dia stuck, tak bergerak, maksudnya ada problem dekat detail yang you masuk dekat sini. Alright, so itu yang pertama. Okey, faham? Okey, so yang kedua pula, okey, selepas dah login, you dah tengok dekat bawah sini dah ada nombor ni bergerak-gerak, you nampak memang account you dah connected. So apa yang you kena buat, first thing first, bukan first thing first tadi yang you login. The second one is, ini adalah button untuk you pilih asset ataupun pair apa yang you nak trade. Okey, sebagai contoh, katakan lepas you rasa you nak start dengan mungkin Euro USD, okey, cari Euro USD, mana Euro USD, okey, ni ada Euro USD, you pun keluarkan. Okey, bila you klik je, dia akan keluar paparan carta harga. Alright, ini adalah paparan carta harga bagi Euro USD. Okey, so nanti bahagian setting dan juga setup chart, you boleh tengok dekat video pra persediaan FFP. Bahagian untuk
formula, teknik dan strategi nanti kita akan belajar masa FFP nanti. Just ini Sifu nak tunjukkan cara macam mana. Mungkin bagi anda yang mungkin betul-betul baru newbie tak tahu macam mana nak pilih aset apa semua. Okay, just klik saja button kat sini dan pilih currency ataupun aset apa yang anda nak trade. Katakan nak trade gold ke, nak trade futures ke terpulang. Alright. Okay, so katakan you klik dekat sini, tiba-tiba you tengok you punya pilihan untuk trade ni sedikit. Apa yang you kena buat? Pergi klik dekat sini, cari market watch. Okay, cari market watch ataupun nak laju, control plus M. Okay, tekan saja dekat sini. Lepas tu you akan nampak ni lah market watch. Ini adalah simbol ataupun aset yang ada dalam platform. Kalau you tengok sedikit, you nampak sedikit, you klik kanan. Okay, klik kanan. Lepas tu pilih show all. So nanti dia akan keluarkan semua yang ada. So nanti automatically akan jadi banyak lah. Alright, kalau sebelum ni mungkin fikir, Sifu saya punya pair sikitnya, kawan-kawan lain banyak. Caranya adalah klik market watch, klik kanan dan pilih show all. Alright, nanti dia akan keluarkan semua. Okay, itu yang you perlu tahulah. Alright, so katakan you nak trade, katakan you dah buat kajian, nanti dah belajar FFP, you dah tahu macam mana nak gunakan teknik dan juga formula dalam FFP, you dah ready dan you dah ready dah tahu dah market ni ada potensi untuk buy ataupun potensi untuk sell, market ada potensi nak naik, nak turun dan you dah ready untuk buat order. So cara dia macam mana? Klik dekat sini ada new order ataupun tekan dekat keyboard you F9. So nanti dia akan keluar paparan order macam ini. So you bolehlah entry. Okay, ini pastikan apa yang you kaji. Contoh you nak trade Euro USD, pastikan dekat bahagian simbol ni mesti Euro USD. Jangan dekat bahagian simbol ni pair yang lain selain daripada pair yang you kaji. Alright, kalau dia dah you nak trade Euro USD, pastikan klik new order dan simbol ni pastikan sama dengan apa yang you trade. Okay, volume ni nanti kita akan belajar. Ini berkaitan dengan money management, macam mana nak buat pemilihan volume yang betul ataupun size lot yang betul berdasarkan kepada modal yang kita ada. Okay, stop loss dengan take profit pun kita akan belajar nanti. Dan komen ni, okay, komen ni terpulang sama ada nak letak ataupun tak nak letak. Kalau nak letak ni, komen ni sebagai rujukan you. Okay, sebagai contoh entry ni you guna teknik ADL. So entry based on ADL contoh. Kalau tak nak tulis pun tak ada masalah. Alright, type ni dia ada dua. Okay, market execution dan juga pending order. Market execution ni maksudnya apa yang kalau contoh you entry, katakan you entry sell, okay, ataupun you entry buy, dia akan terus masuk market. Okay, you clean your order, you entry sell, buy, dia akan terus masuk dalam market. Sebagai contoh, saya tunjuk contoh ni, saya klik sell. Alright, saya klik sell, pump, sell. Alright, okay, saya klik sell. Alright, so bila saya buat market execution, saya klik sell saja, dia terus masuk dalam market. Tetapi berbeza dengan pending order. Pending order ni dia ada 4 jenis. Okay, yang ni you boleh tengok dekat video persediaan FFP, ada cerita detail berkaitan dengan benda ni. Alright, nanti dalam kelas pun kita akan go through lebih detail lagi berkaitan macam mana nak pending order. Pending order ni maksudnya you tak nak beli harga sekarang. Sebagai contoh, kita keluarkan contoh. Okay, sebagai contoh, you nampak you nak beli ataupun jual dekat harga sini. Sedangkan harga semasa ni, harga semasa yang tengah bergerak ni, yang warna hitam ni. Right, nampak ni, yang ni tengah bergerak ni adalah harga semasa market. Okay, katakan you nak beli atau nak jual pada certain price. Okay, price tertentu. Itu you kena guna pending order. Sebab apa? You tak nak ambil direct daripada market, harga semasa. So, you akan guna pending order. Alright, so itu yang penting berkaitan dengan buy sell. Just klik new order, sama ada sell, ni you nak sell, buy you nak buy. Sell bila harga turun, buy bila harga naik. Right? So, lepas you dah entry, dekat mana you nak tengok position you? You klik dekat sini. Alright, ni nama dia terminal ataupun dekat keyboard you just tekan Ctrl plus C, nanti dia akan keluar macam ni. Alright, ni sebagai contoh, ini account saya. You boleh tengoklah dekat sini. Alright, ini position yang sebelum ni. Okay, nampak tak? Balance 4,000, profit running sekarang 5,000 lebih. Alright, so dekat sini you boleh nampak lah dekat bahagian terminal ni, kalau you klik, okay, dia ada button ni. You ambil je you punya mouse ni, bawa pergi sini, dia akan bagi tahu ini terminal. Alright, ataupun you just pergi dekat Windows, pergi dekat view, cari terminal. Alright, pergi dekat views, pergi terminal ataupun klik je dekat atas ni terminal. Alright, nanti dia keluar macam ni.
So basically you akan nampak lah contoh macam tadi kita entry sell dekat Euro USD, okay, dengan size lot 0.01 pada harga 1.12455. Ni adalah harga semasa waktu tu lah, right? So sekarang harga tengah running 1.12398, okay, sebabkan kita sell harga turun, so kita profit dah lebih kurang 0.67 sen dollar. Macam itulah cara penggunaan dia. So kalau macam ini cara nak entry, so macam mana cara nak close? Contoh katakan dah sampai dekat take profit you, cara nak close dia senang saja. Dekat sini ada button pangkar, just tekan je pangkar, right? So dah close. Alright, katakan saya nak close ini kan, tengok ini gold. Dia ni gold yang saya entry. Katakan saya nak gold separuh, saya nak gold sedikit. Alright, so saya pangkar 1, 2, 3. Okay, saya pangkar 3 dulu. 4, 5. Okay, yang lain saya biarkan. Alright. So basically, lepas dah tengok, okay, saya dah buang tadi, pergi dekat account history. Okay, bila you klik kat bahagian terminal ni, dia ada dua tab yang penting, trade dan juga account history. Trade ni untuk tengok current ataupun entry semasa you, dan juga account history ni nak tengok entry yang you dah masuk. Alright, sebagai contoh yang tadi kita dah close kan. Alright, kita dah close, so close profit kita adalah 3,312.61 sen dollar. Alright, ini adalah yang dah complete, yang kita dah close order. Yang dekat account history ni yang dah complete. Yang dekat trade ni adalah yang tengah running. Okay, entry kita yang tengah running. Alright, so saya harap you faham. Alright, sebagai contoh ni saya close 1. Okay, ni nanti you akan belajar lah cara macam mana nak secure profit and so on lah. Okay, yang penting ni adalah entry. Okay, kalau entry betul, insyaAllah position you akan profit. Okay, itu saja. Dan berkaitan dengan formula, teknik dan strategi, you akan belajar dengan FFP, jangan risau. Okay, dalam video ni, just Sifu nak tunjukkan berkaitan dengan cara penggunaan platform dengan betul. Alright, so ingat, saya ulang lagi sekali. Okay, Sifu padam balik semula. First kali mesti kena pergi dekat open account dan masukkan MT4 ID, masukkan password dan pilih server yang betul. Kemudian untuk pilih pair, pilih dekat sini, boleh pilih mana-mana pair ataupun asset yang you nak trade. Okey, selepas pilih katakan AUD USD, masukkan you punya template. Okey, yang ni you boleh tengok rujuk dekat video pra persediaan FFP dan juga kelas yang akan you attend, iaitu Forex Foundation Program. Okey, dan dalam kelas nanti kita akan pergi lebih detail lah. Alright, so dekat sini adalah time frame. Okey, dekat sini adalah nak tukar bentuk harga. Okey, sekarang ni harga dalam bentuk candlestick, ini adalah dalam bentuk bar chart, ini adalah dalam bentuk line. So kita akan fokus kepada candlestick. Okey, yang ni boleh zoom lah, nak zoom out, nak zoom in. Alright, yang ini untuk make sure harga, contoh kalau saya tak klik ni, saya pergi ke belakang, dia takkan kembali semula pada harga semasa. So saya terpaksa tarik balik. Alright, tapi kalau saya klik, dia akan bawa saya pergi candle ataupun harga yang paling latest. Alright, yang ini adalah kalau saya tak klik, dia akan melekat pada vertical scale ni. Saya tak klik, nampak dia melekat. Alright, tapi kalau you klik, dia akan bagi gap. Sebab apa gap ni? Sebab gap ni lah untuk kita beri ruang untuk kita lukis. Okay, so, contoh macam ni price, kita rasa nak naik, dia nak naik. Ataupun ni price nak turun, kita rasa nak turun, nak turun. Alright, basically itu function yang you perlu tahu. Okay. Time frame ni boleh tengok lah, setiap kali you pilih time frame, dia akan berbeza-beza lah bentuk dia. Sebab apa? Sebab time frame terbentuk berdasarkan kepada tempoh ataupun period yang you pilih. Contoh 1 hour, candle, setiap candle ni pembentukan dia adalah 1 jam. So lepas 1 jam dia akan bentuk candle yang baru. Lepas 1 jam dia akan bentuk candle yang baru. Kalau 4 jam, lepas 4 jam dia akan bentuk candle yang baru. Lepas 4 jam dia akan bentuk candle yang baru. Alright? So basically perkara tu you akan belajar lebih dalam lagi lah dalam program nanti, dalam kita punya program FFP nanti. So ini just secara roughly macam mana cara penggunaan platform dalam trading forex. Right, so saya harap you faham. Good luck dan jumpa anda pada program Forex Foundation Program. Assalamualaikum dan get ready.